Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung surah Yunus. Yunus dari ayat yang ke-15. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberkati hari kita dalam ketaatan kepada Allah, dan kita beristighfar pada apa yang kita tersalah dan tersilap. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ma akhtana wa ma amadna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Apa yang kita sengaja, apa yang kita tersalah, apa yang kita buat secara terang-terangan, apa yang kita sembunyikan, semuanya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, hari ini kita sambung baca surah Yunus ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, itu ayat-ayat Quran yang jelas tentang kebenarannya. Qala allazina la yarjun, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan untuk menemui kami. Sama dengan hak kita baca minggu lepas berapa? 2 hari lepas, tentang orang-orang yang tidak berharap akan pertemuan dengan Allah. Orang yang tak percaya kepada hari akhirat, dan orang yang tak beriman bahawa mereka semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkatalah orang-orang ini, i'ti bi Qur'anin, wahai Muhammad, bawalah Quran lain daripada ini. Dia kata, Muhammad, bawa Quran lain lah. Au badilhu, ataupun tukar, tak payahlah tu. Kalau mu nak bawa Quran lain daripada ni. Jangan Quran hok memang hok suruh kami ni macam-macam ginilah. Mereka menolak, sebenarnya mereka kata tu kerana mereka menolak wahyu Allah. Au badilhu, ataupun ubahlah Quran ni jadi Quran lain. Ai annahum idza qara'a alaihimur rasul kitab Allah wa hujajahu al-wadihah qalu lahu i'ti biqur'anin ghairi hadha ay rudda hadha wa ji'na bighairihi min namtin akhar. Datangkan, tolaklah yang ni, buang. Yang ni tak nak, datang yang lain. Mereka seolah-olah macam kita kak. Kita pergi tempat seorang penyair, tak sedaplah syair ni, mencari syair lain lah. Sebab pada mereka anggap ini adalah ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Padahal mereka tahu Nabi Muhammad tidak boleh membaca dan menulis. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Nabi Muhammad pun dia tak boleh suka-suka dengan Al-Quran. Walaupun dia ni Rasul, tapi dia tak boleh suka-suka dengan Quran. Dia hanya menyampaikan amanah. Dia tak boleh ubah Quran walau satu huruf. Kalau dia ubah, dia kata apa? Inni in attabi'u illa ma yuha ilai.
aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, atau aku turut permintaan kamu nak buat Quran lain, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar. Soal jawabnya, macam mana Nabi nak menghadap Allah kalau dia ubah Quran? Tengok, isu berinteraksi dengan wahyu ni, ia adalah satu benda yang sangat berat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita pada apa yang kita tak sengaja untuk tersalah. Tapi kalau kita sedar interaksi dengan Quran ni, fadilat dia besar, tetapi seandainya mereka melakukan kesalahan padanya, maka azab juga besar. Betul tak? Biasalah kalau orang bisnes, dia panggil keuntungan yang besar datang dengan risiko yang besar. Keuntungan yang besar datang dengan risiko yang besar. Sebab tu untung dia besar. Quran kalamullah, dia adalah wahyu Allah. Kalamullah yakni perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berinteraksi dengannya, belajar dia, mengajarkannya, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Akan tetapi siapa yang mengubahnya, siapa yang memesongkan perkataannya, memesongkan maknanya, ini adalah benda yang berat. Sebab tu kita dah nyatakan dalam kuliah baru ni tentang takwa, takut kepada Allah. Termasuk takut kepada Allah ialah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya tentang satu penafsiran ayat yang dia tak tahu, dia tak jawab. Dia kata, langit mana yang nak tutup, nak payung aku? Bumi mana yang aku nak pijak? Sekiranya aku mengatakan sesuatu dalam Quran yang aku tak tahu. Kita berlindung dengan Allah andai kita tersalah dan tersilap. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita. Tapi kita berusaha, makna bila saat kita nak baca, biarlah terjemahannya ada, biarlah tafsirnya pun ada, dan biarlah penafsiran yang kita guna tu ialah penafsiran yang benar sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga salafus salih. Pasal apa? Sebab interaksi dengan Quran ni risiko dia besar kalau kita tersalah. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang orang berdusta terhadap Nabi. Berdusta terhadap Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Perhatikan juga orang yang Yahudi dan Nasrani yang telah mengubah ayat Quran. Wa inna minhum la fariqan yatluna wa inna minhum la fariqan, Allahu akbar. Tak ingat dah ayat tu. Wa ma huwa minal kitab, wa ma huwa minal, wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum wa inna fariqan yadluna 'alayhi ayadillah. Tak ingat kepala, lupa. Tapi nak sebutnya orang Yahudi dan Nasrani ni, dia tukar ayat Quran, dia tukar kitab Injil, tukar kitab Taurat, dia ubah. Lalu dia kata ni datang dari Allah. Sebenarnya tidak. Lama kelamaan pengikut-pengikut anggap ini sebenar betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu satu pendustaan terhadap Allah? Taqawwala. Taqawwala ni bahasa orang putih lah kita kata, put words in others mouth. Begitu, in others mouth. Letak perkataan pada mulut seseorang. Kita dengan manusia salah dah kita buat macam tu. Betul tak? Orang tak kata macam tu, tiba-tiba kita kata. Besar tak salah dia? Besar. Mu jangan kata gitu, aku tak kata lagu tu. Tak.
tiba-tiba dia letak perkataan ni pada Allah yang Allah Ta'ala tak kata. Uish, berat kesalahan dia. Jadi sebab itu Nabi SAW, apabila orang musyrikin kata kepada Nabi, datangkan kepada kami Quran lain, Nabi kata, aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku hanya ikut apa yang Allah sampaikan kepadaku. Dan aku takut pada hari akhirat nanti kalau aku berkata sesuatu tentang Allah yang Allah Ta'ala tak kata. Tengok. Ini sifat taqwa yang ada pada Nabi SAW. Dan inilah patut ada pada setiap orang Islam apabila berinteraksi dengan wahyu Allah, Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para salafus salih, pada ayat yang mereka tak tahu maknanya, ayat-ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat, mereka kata ini semua wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna hadha apa Allahu akbar. Warna hari ni mari tak ingat belaka ni surah Ali Imran tu, pada ayat famous je, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah Ta'ala dia turunkan kitab Al-Quran, wa ukharu ayatun muhkamat, ada ayat muhkamat, dan ada juga wa ukharu mutasyabihat, ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang dalam hati dia ada lencong, zayghun ni orang terpesong, fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia pun duk cari apa yang tashabuh, apa yang sama-sama tu, dia suka duduk main hak tu. Ibtigha'al fitnah, kerana mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari takwilnya. Mencari takwilnya, ai tahrifahu ala ma yuridun. Takwil tu ialah mengubah ayat-ayat ikut selera mereka. Dia rasa ayat ni makna dia gini, dia pun ubah. Dia tak ubah ayat, dia ubah makna ayat. Sebab dia tahu nak ubah ayat tak mampu. Orang lain semua dah hafal Quran, beribu-ribu juta orang hafal Quran. Dia tak akan mampu ubah satu huruf pun dari Quran. Tapi apa yang dia buat? Dia takwil maknanya. Makna. Dia tak ubah ayat. Ayat tak, memanglah kalau dia ubah ayat, orang semua akan kata dia ni kafir. Tapi apa dia buat? Sebenarnya ayat ni makna dia macam ni. Orang beriman sifat dia macam mana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang mengetahui tentang takwilan yang sebenar melainkan Allah pada ayat mutasyabihat tu. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, yaquluna amanna bihi, mereka kata kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina, semua itu datang dari Tuhan kami. Jadi maknanya mereka menyerahkan urusan tu kepada Allah. Lalu dia kata wallahu a'lam. Kita faham apa yang kita faham, yang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan duk takwil Quran ni ikut selera kita. Kita rasa inilah dia. Lepas tu kita bawa ayat Quran, kita tafsirkan Quran tu ikut selera kita. Supaya apa? Supaya Quran tu sokong apa yang kita kata.
Bukan kita nak ikut Quran tak, Quran kena ikut kita. Parah tu. Jadi kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kes ini dia tak berani. Walaupun dia adalah rasul, tapi bila orang kafir kata bawa Quran lain, dia kata tak boleh. Aku tak berani. Okey, pasal apa? Aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku takut sekiranya aku ingkar bermaksiat kepada Tuhanku, nanti apa yang akan aku hadapi di hari yang sangat besar pembalasannya. Okey? Jadi kena rasa takut kepada Allah dalam berinteraksi dengan wahyu. Dengan interaksi dengan wahyu. Akhir zaman ni macam-macam penafsiran yang orang nak ikut selera dia. Dia ayat bawa Quran, kadang-kadang dia bawa hadis, tapi dia tafsir tu dia tak ikut manhaj salafus salih. Dia panggil tafsir isyari, tafsir dengan isyarat, tafsir batini, tafsir secara batin. Tafsir dia tu maknanya hak kita baca ni lapisan pertama, yang sebenarnya dia maknanya lapisan kedua. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu wa taala sebut, okey, wa amma man khafa maqama rabbih, Allahu akbar, tak ingat apa. Man khafa maqama rabbih wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya ada dua syurga. Dalam surah apa? Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhan ada dua syurga. Maka dia bermari, kita ni kena rasa takut kepada Tuhan, dapat dua syurga. Syurga mana? Satu syurga di akhirat yang kita dah tahu, yang kedua syurga di dunia. Ialah ketenangan, kelapangan, keindahan yang dirasakan dalam hati apabila seorang tu beriman dan hidup bersama Tuhan. Mari lagi, dia kata, sampai-sampai Tuhan duduk dalam diri dia. Dia merasakan Tuhan tu ada dalam diri dia. Jadi dia merasakan keindahan dan ketenangan. Itulah syurga bagi dia di dunia. Bunyi menarik. Kalau syarah tu nak gempak syarah dia ni. Rasa betul-betul ya dah syarah dia ni. Salah tuan-tuan. Salah, bukan macam tu. Bukan satu syurga dunia, satu syurga akhirat dak. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dua syurga ni, dua-dua du akhirat tu. Kalau tak percaya, bacalah surah Ar-Rahman tu sampai habis. Nah, fihima ainani tajriyan. Dalam dua-dua tu ada mata air yang mengalir. Nak tahu yang macam mana? Kalau tak tahu lagi, sebab mata air dalam syurga, dalam hati ialah saluran darah yang mengalir. Makin lama makin mengarut dia ke. Mudhammatan. Dua-dua syurga tu teduh, sangat teduh. Nak tahu lagu mana? Pening. Pasal apa? Dia dah ubah makna ayat. Sedang Allah Ta'ala sebut je jannatan dua syurga. Dalam hadis Nabi SAW sebut dua syurga daripada emas, dua syurga dari perak. Sebab Allah Ta'ala sebut wa min dunihima jannatan. Bawah dua syurga tu ada lagi dua syurga. Sudah. Kalau tak tahu ke mana lagi, kona pergi mari kemari terpaksa. Oleh kerana dia nak kata syurga dunia satu, syurga akhirat satu, dia kona pusing, akhir sekali pening. Kita ni kalau saya tak syarah balik ni, tuan-tuan percaya saya kata tadi mula-mula syurga dunia dengan syurga akhirat tu, rasa ya betul ya Ustaz kata. Tapi bila kita kembali kepada konteks ayat, baca penuh tafsiran dia, baca penuh ayat dia, baca peluk rujuk kepada hadis Nabi SAW, maka kita tahu bahawa dua syurga ialah ia syurga di akhirat. Di bawahnya lagi ada dua syurga disebut dalam hadis Nabi SAW, dua syurga dari emas dan dua syurga dari perak. Binaannya, pinggang mangkuknya, gelahnya, semua indahnya tak terkata. Jadi salahlah orang kata satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Salah. Itu bukan tafsiran dia sebenar. Tapi ramai orang duduk,
Oh, kalau syarah ada masjid-masjid, saya dengar tu orang ngajar di masjid ya. Kebetulan pula orang baru masa ambil master dulu, ada satu kelas dengan Prof Zulkifli tu, Dr. Zulkifli Yusuf. Kita cerita tentang tafsir, penafsiran manusia ni. Ada tafsir macam-macam, termasuklah tafsir yang saya sebut tadi, tafsir isyari dengan isyarat. Tuhan sebut ni sebenarnya isyarat, makna dia hal lain. Batini, tafsir secara batin. Mari mana penafsiran secara batin, makna ilmu dia ilmu isi. Kita hak tahu ni ilmu surface ni, ilmu kulit je. Ni semua adalah perkataan-perkataan yang orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut pada Allah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang beriman, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dia akan kata apa yang Allah Ta'ala sebut, kami beriman dengannya. Yang kami tahu, kita faham sebagaimana kita tahu. Yang kita tak tahu, serahkan kepada Allah. Inilah metod ahli sunnah wal jamaah. Inilah metod para manhaj salafus salih, berinteraksi terutamanya dalam ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Macam mana benda ni? Kita faham setakat kita boleh faham. Yang lebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita kata lagu tu, kita selamat. Kita selamat pasal apa? Allah tidak akan marah kita di atas apa yang kita tak faham. Tapi Allah akan murka kepada kita bila kita menyelisihi Rasul. Kalau orang tu kata saya tak faham lah ayat ni, Allah wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Okey, Allah tak murka kepada kita. Tapi kalau kita buat-buat pandai, buat-buat faham, habis. Siapa bagi tahu kamu ayat penafsiran ni begitu? Siapa kan? Kita pula pandai-pandai seolah-olah Allah ni tak tahu apa yang manusia nak faham. Jadi kita ubah supaya manusia faham. Habis tu Allah Ta'ala, dia tak tahu kan manusia? Tak, dia tahu sangat. Tapi sebahagian daripada ayat Quran adalah ujian untuk manusia. Bagaimana dia nak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik kita kata kita tak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Kita tanya orang lain lah, aku tak tahu. Pasal kita tak melakukan kesalahan bila kita kata gitu. Tapi bila kita takalluf, makna kita membebankan diri kita untuk membuat satu penafsiran yang tidak ada daripada Al-Quran, tidak ada daripada sunnah, tidak ada daripada kefahaman para salafus salih, kita telah membebankan diri dengan sesuatu yang besar. Baik, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Sebab tu di akhir zaman ni macam-macam. Saya dah sebut baru ni cerita tentang macam-macam penafsiran di akhir zaman ni. Orang nak kaji mana sebenarnya Dajjal. Marilah penafsiran dia. Teori tu, teori ni begini. Sampai bawa kepada apa yang tidak pernah wujud pada zaman dahulu. Kita kata kita ni bukan nak kata pandai. Kita kata kita tak tahu, sudah cukup. Dan andai kata dia datang sekalipun Dajjal, yang kita paling takut ialah bukan kepada batang tubuh dia, kita takut ialah tergadainya akidah. Jadi kita jaga akidah kita. Orang ni duk sibuk dengan macam-macam teori, tapi dari sudut akidah sama juga. Nah, tidaklah dia takut kepada Dajjal, melainkan kerana rumus Dajjal ni adalah seorang yang macam penjahat lah. Tapi apa yang nak selamat daripada Dajjal, dia tak persiapkan. Malah kita ni tak boleh nak lawan Dajjal. Bukan Nabi suruh lawan Dajjal, Nabi tak suruh lawan, Nabi suruh lari. Ahli sunnah lari daripada Dajjal. Ni, lari ke mana? Lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada ilmu, belajar Quran, belajar sunnah. Itu jalan keselamatan. Ni. Jadi kembali asasnya ialah takwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan wahyu. Nabi SAW tak berani. Nabi kata, aku hanya menyampaikan. Kalau Nabi tak bagi tahu, tu maknanya Allah Ta'ala tak suruh bagi tahu macam tu. Orang yang patut mentakwilkan Quran nombor satu sekali siapa? Nabi. Kalaulah boleh, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, aku tak boleh tukar daripada kehendak aku, tak boleh. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya ikut je. Ni ayat Nabi ni.
Ayat orang kafir apa? Qala allazina la yarjuna liqa'ana na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Bawa Quran lain lah ataupun tukar. Ini perkataan orang kafir. Perkataan Nabi dan orang-orang beriman. Nabi kata apa? In attabi'u illa ma yuha ilai. Orang beriman kata apa? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Sami'na wa ata'na. Itu perkataan orang yang beriman. Lebih baik kita tahan diri kita daripada mengatakan sesuatu yang kita tak tahu. Kadang-kadang orang panggil falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkatalah yang baik ataupun diam. Maknanya diam tu sebahagian dari keimanan. Kita diam di zaman fitnah, Allah takwil macam-macam, kita diam jelah. Aku nak kata ya pun aku tak tahu, nak kata betul pun aku tak tahu. Aku beriman dengan apa yang Allah bagi tahu cukup. Setakat mana yang kita faham, setakat tu. Tapi kalau nak lari menyimpang daripada benda-benda lain, sampai satu keadaan betul orang kata baik apa panggil baik tak belajar daripada belajar. Tak belajar daripada belajar tu bukan maksudnya tak belajar terus. Tak. Maknanya seperti contoh ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu tentang akal, cerita bab gini, nak mikir bab Tuhan macam-macam, guna akal. Kita kata baik kita tak belajar. Hak tu daripada kita. Akidah orang awam al-ajaiz. Kita dah sebut tentang perkataan orang ajaiz. Ajaiz ni sebagaimana pengikut nabi-nabi terdahulu, orang-orang awam biasa. Orang cerdik pandai ni dia nak punya fikir macam-macam. Kompleks sangat pemikiran dia. Tapi orang-orang awam biasa ni, bagaimana cerita surah Hud dulu, orang pengikut Nabi Nuh kata, ma yakunu lana apa? Hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tengok pengikut-pengikut kamu ni orang-orang hak hina, badiyar ra'i, hak orang baru masuk pemikiran dia baru. Orang awam, orang biasa, dia faham ya kalau Allah kata gitu gitulah. Kita terima je kita ni. Akidah orang awam kadang-kadang setakat mana dia boleh faham, dia boleh dah Allah Taala kata macam itulah kita nak kata macam mana. Nah, lebih baik daripada orang cerdik pandai dia pusing sini pusing pasal apa dia kaji blok ini mana nak suruh tally dengan ilmu dia ni. Akhir sekali binasa. Sesat jadi. Apa ramai orang-orang yang belajar ilmu mantik, ilmu orang panggil pemikiran falsafah, jadi akhirnya terpesong. Lebih baik kita kata kita beriman, amanna bihi. Kaedah dah ada, manhaj Quran dah ada. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Aku beriman, kullum min indi rabbina. Semua itu datang dari Allah. Setakat mana yang Allah bagi tahu, setakat tu ya kita. Lebih kita tanya orang lain lah. Itu bukan ilmu saya. Jadi kita selamat daripada kita duduk mentakallufkan diri, membebankan diri kita untuk takwil ayat-ayat tu. Okey, inni akhafu alaikum inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut sekiranya aku maksiat kepada Tuhanku, aku takut azab di hari yang besar. Disebut sini soal jawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih." Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah menghendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Wala adrakum bih, dan tentulah dia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul kamu nak apa, kalau betul Allah Ta'ala tak nak bagi tahu kepada kamu, dia tak akan hantar aku, tak ada masalah. Wala adrakum bih, dan dia tak akan turunkan Quran ni pun kepada kamu. Faqad labistu fikum umuran min qablih. Ya. Dah siap umur di sini, duduk.
Dah siap homework dah? Belum. Ni bukan homework, buku homework lain. Ini buku biru. Ni. Ya, nanti habis isi. Habis sikit nak ngajar, nak sikit lagi. Abdul Aziz balik dulu. Boleh? Baik. Ayat ini menunjukkan bukti bahawa Nabi SAW ni nak kata kalau orang kafir tu dia menolak Quran sebab dia kata Nabi Muhammad yang reka. Maknanya Nabi kata faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Aku dah hidup seumur satu masa yang panjang di kalangan kamu. Aku dah hidup ni, kalaulah betul aku yang nak reka Quran, kenapa siapa tunggu 40 tahun? Nabi dah hidup 40 tahun dengan kaum dia. 40 tahun. Sehingga orang tahu dia ni benarnya, orang tahu akhlak dia macam mana. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Dan ini menunjukkan thubut sidqil Quran, benarnya kebenaran Al-Quran. Sebab itu apabila Abu Sufyan menghadap Hiraqal Ar-Rum, bila Hiraqal tanya Abu Sufyan, padahal dia ni pemimpin kafir Quraisy, Hiraqal tanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal? Apakah dulu sebelum dia bawa ajaran dia ni, kamu kata dia ni pendusta? Kata Abu Sufyan, la. Dia kata tak pernah kami dengar dia berdusta sebelum ini. Jadi ini antara hujjah Al-Quran juga. Faqad labithtu fikum umuran min qabli. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak, aku tak akan bacakan ayat Quran ni kepada kamu. Dan Allah Ta'ala tak akan turunkan Quran. Kalau Allah Ta'ala betul-betul tak nak bagi. Tapi bukan kerjaku, bukan kehendak Nabi SAW. Allah yang berkehendak. Jadi Nabi, dia hanya menurut apa yang Allah perintahkan. Faqad labithtu fikum umuran min qabli. Aku dah hidup satu tempoh yang lama sebelum ini. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Okey. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayati. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah? Jadi hak ni kata put words in others mouth ni. Kalau seorang tu reka Quran, dia telah berdusta atas nama Allah. Kalau seorang tu dia buat penafsiran yang salah tentang Al-Quran, dia telah berdusta atas nama Allah. Allah yang nak macam ni. Tengok ayat dia kata. Dia kata. Padahal ayat Quran tu maksud lain. Dia telah berdusta atas nama Allah. Berapa ramai orang yang guna ayat Quran untuk kepentingan peribadi dia. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Orang yang guna Quran penafsiran yang sebenarnya membawa kepada keuntungan peribadi dia. Sama ada membawa harta, sama ada membawa pangkat, sama ada membawa pengaruh, sama ada membawa kepada kefahaman yang dia nak faham. Dia guna Quran untuk justify selera dia, kehendak dia, jawatan dia, kekuasaan dia, mazhab dia, pemikiran dia. Semua tu termasuk daripada taqawul. Taqawul ni maknanya mereka-reka Quran, guna-guna ayat Quran seolah-olah Allah berkehendak begitu, tapi sebenarnya tidak. Allah bermaksud lain, tapi dia maksud lain. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Siapakah yang lebih zalim dari mereka yang berdusta terhadap Allah? Ayat ni kesinambungan daripada permintaan orang kafir minta suruh Nabi tukar Quran. Au kadzdzaba bi ayati,
ataupun mendustakan ayat. Dua zalim sini. Pertama, dia reka terhadap Allah apa yang Allah Ta'ala tak kata, zalim. Yang kedua, dia mendustakan apa yang Allah kata, zalim juga. Kalau betul hak Nabi bawa benar, kamu dusta, kamu zalim juga. Kamu tak percaya apa yang Allah Ta'ala kata, kamu dusta. Atau kamu reka sesuatu yang Allah Ta'ala tak kata pun, kamu berdusta. Dua-dua tu mendustakan Allah. Jadi mengadakan apa yang tak ada pun dusta, menidakkan apa yang ada pun dusta. Sama-sama dusta. Faman allamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Ni dua orang dusta. Sama, satu mereka mengadakan apa yang Allah Ta'ala tak kata, dusta. Yang kedua, tidak mempercayai, mendustakan apa yang Allah turunkan atau menolak apa yang Allah Ta'ala wahyukan, juga adalah dusta. Dan sebenarnya melihat kepada Quran dan mengetahui Quran ni adalah perkataan dari Allah, sebenarnya boleh diketahui oleh orang-orang yang berakal. Apatah lagi kalau Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, disebut tidaklah pendustaan dan kebenaran itu melainkan bezanya bahasa kita antara langit dan bumi, dan juga antara cerahnya siang dengan gelapnya malam. Nak beza ayat Quran ataupun perkataan Allah atau selainnya, kita je sebab tak ngaji bahasa Arab ni, kita tak tahu makna dia, kita tak tahu indahnya bahasa, dan kita tak tahu i'jaznya Quran. Salah seorang daripada orang yang mereka-rekakan wahyu ialah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni beza dia dengan Nabi jauh. Seperti matahari yang cerah di waktu duha ni dengan kegelapan malam di tengah malam. Sangat beza. Sehingga orang-orang bila tengok Nabi, dengar perkataan Nabi yang benar, hatinya akan beriman. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Salam, orang Yahudi tu kan, yang masuk Islam. Dia kata mula-mula Nabi datang Madinah, semua orang macam tak berapa terimalah, orang menolak Nabi SAW, orang Yahudi terutamanya. Tapi dia kata bila aku tengok dia, aku tak tengok muka dia muka pendusta. Musailamah Abdullah bin Salam kata, aku tengok muka Nabi, aku tak nampak muka dia pendusta. Lepas tu bila aku dengar perkataan dia, pertama sekali aku dengar dia kata, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, hubungkanlah silaturrahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari waktu manusia lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Dia kata itu. Kemudian datang pula rombongan daripada rombongan Dhimam bin Tha'labah, daripada Sa'ad bin Bakar. Waktu tu Nabi duduk di kaum Sa'ad, fi qaumi Bani Sa'ad bin Bakar. Dia kata, tanya Rasulullah, siapa yang wahai Muhammad, siapa yang cipta langit? Nabi kata Allah. Siapa cipta gunung? Nabi kata Allah. Siapa yang cipta bumi? Nabi kata Allah. Dia kata, demi Tuhan yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, yang telah memasakkan gunung, aku nak tanya kamu, apakah benar Tuhan tu telah mengutus kamu? Nabi berkata, na'am, ya. Bila dia kata begitu, dia bertanya, apa yang Tuhan tu bagi tahu suruh kami buat?
Dia pun kata tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang tauhid nombor satu sekali. Lalu dia kata apa? Engkau benar, demi Tuhan yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku beriman dan aku tidak akan buat lebih daripada apa yang kamu ajar. Jadi orang bila jumpa Nabi, orang tahu orang benar. Beza dengan pendusta. Musailamah Al-Kadzab, seorang sahabat dia Amru bin Al-As, salah seorang sahabat Musailamah. Amru bin Al-As, sahabat Nabi ni, tapi dulu dia ni geng dengan Musailamah sebelum dia Islam. Sebelum dia Islam, Musailamah Al-Kadzab ngaku jadi Rasul. Dia pergi ziarah kawan dia ni. Dia pergi ziarah kawan dia. Dia kata, lama tak jumpa ni. Musailamah ni, masa tu Amru belum Islam. Dia kata, wahai Amru, apa yang orang kamu tu, sahibukum, dia kata orang kamu dekat Mekah tu, apa yang dia kata, apa yang dia buat, apa yang turun pada dia, aku dengar macam-macam ni. Amru bin Al-As kata, aku telah dengar para pengikut dia membaca satu surah yang pendek tapi sangat hebat. Dia kata surah apa? Dia baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia baca pendek tapi agung makna dia. Dia pun kata, aku boleh buat juga. Dia duduk sekejap, aku boleh buat. Dia pun baca, ya wabar, ya wabar, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar, wa sairuka hufrun naqar. Dia baca surah juga. Kaifa tara ya Amru, hai Amru, tengok aku boleh buat juga. Amru kata apa? Aku tahu sangat ni menipu. Amru bin Al-As, dia kata, dia masa tu belum Islam pun dia boleh tahu dah Musailamah ni menipu. Jadi sebab tu kita kata, siapa yang berinteraksi dengan Quran, dia akan rasa kemanisan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena hati-hati, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kalam dia. Janganlah kita bermudah-mudah untuk mengubah mereka, mentahrif, mentakwil sesuatu yang Allah Ta'ala dah nyatakan, kerana Allah lebih tahu apa yang kita tak tahu. Jadi itulah yang dapat kita sebut dalam kuliah pagi ni. InsyaAllah kita sambung besok hari tentang ayat yang seterusnya. Kita berhenti ayat yang ke-17, kita sambung ayat 18 nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.